Terima kasih kepada Datuk Pengerusi dan ahli-ahli yang berhormat. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara-perkara berkaitan Belanjawan 2024 di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT. Seperti mana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, tema Belanjawan 2024 adalah reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Secara keseluruhannya, KPKT menerima peruntukan sebanyak 5.647 bilion ringgit untuk tahun 2024. Daripada jumlah tersebut, perbelanjaan mengurus ataupun OE diperuntukkan 1,868,236,300 ringgit, iaitu 33.1%, dan perbelanjaan pembangunan DE sebanyak 3,278,802,300 ringgit, iaitu 66.9%, untuk melaksanakan 360 projek, iaitu 299 projek sambungan dan 61 projek baharu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, KPKT telah menerima pertambahan bajet sebanyak 313.3 juta ringgit atau tambahan sebanyak 5.87% berbanding tahun 2023. Bagi pihak KPKT, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang amat prihatin dalam memberikan keutamaan kepada rakyat. Maka tadi kita telah mendengar seramai 15 ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di peringkat jawatankuasa ini. Bagi memulakan jawapan pada hari ini, saya mengambil jalan yang luar biasa sedikit kerana kalau ketika sidang Dewan sudah pasti isu perumahan itu merupakan isu yang paling utama ataupun dibincangkan, mengambil kira kepentingan orang awam di luar sana. Cuma sebelum saya menyentuh isu perumahan, mungkin di sini saya boleh mulakan sedikit dengan perkhidmatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, mengambil kira apa yang mereka telah lakukan selama ini juga perlu mendapat tempat di dalam Dewan ini. Jadi ada beberapa persoalan yang ditanya tadi, contohnya berkaitan dengan isu ataupun bagaimana untuk kita menambah baik dari segi bilangan anggota bomba, ataupun isu yang dibangkitkan juga tadi persoalan mengenai kekurangan jentera ataupun fire rescue tender. Yang ini saya pasti Yang Berhormat Alustar dan beberapa Yang Berhormat juga ada bangkit, Batang Lupa dan sebagainya. Ketiga, persediaan menghadapi monsun timur laut. Dan keempat adalah soal kebajikan anggota bomba yang terjejas banjir. Bagi isu dalam mengatasi kekurangan anggota, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah dalam proses pengambilan pegawai sepenuh masa ataupun PSM seramai 67 orang pegawai kanan dan 209 anggota. Jadi yang ini kita jangkakan tarikh lapor diri adalah pada bulan Mei 2024. Di situ kita nampak ada usaha di peringkat Jabatan Bomba. Yang kedua, kita juga akan mengadakan pengambilan pegawai bomba bantuan ataupun PBB seramai 364 orang untuk 5 siri pengambilan di seluruh negara. Dan yang ketiga, kita juga akan memperkasakan bantuan secara sukarela melalui pasukan bomba sukarela PBS yang mempunyai keanggotaan keseluruhan seramai 7,898 orang atau sebanyak 358 pasukan yang aktif di seluruh negara. Perkara yang kedua, Kementerian melalui JBPM juga sedang dalam proses perolehan sebanyak 150 unit Compact Fire Rescue Tender ataupun CFRT bagi menggantikan jentera yang sebenarnya memang ada yang telah berusia lebih daripada 20 tahun. Pada masa kini, perolehan tersebut sedang dalam proses untuk menyiapkan prototipe CFRT dan proses bekalan dijangka bermula pada bulan Disember 2023 dan selesai pada tahun 2028. Maksudnya pengambilan ataupun proses itu kita akan buat secara berperingkat. Perkara yang ketiga, melalui JBPM juga kita sentiasa mencari alternatif ataupun kaedah terbaik bagi memastikan pengoperasian dan kesiapsiagaan JBPM berada di tahap optimum termasuk ketika bencana. Jadi ada beberapa langkah yang disusun ataupun diambil oleh pihak Jabatan Bomba
seperti berikut. Pertama, untuk menyediakan peralatan dan kelengkapan merangkumi persediaan logistik untuk pengangkutan darat, air dan udara. Bagi kawasan atau lokasi tertentu yang jauh di pedalaman, JBPM berusaha memastikan capaian ke lokasi tersebut dapat dilaksanakan seperti melalui penggunaan unit udara bomba. Kedua, mekanisme mobilisasi keperluan keanggotaan semasa bencana telah tersedia di dalam SOP ataupun Standard Operation Procedure JBPM. Ketiga, menyusun dan menyelaras atur gerak kekuatan anggota dengan mengambil kira penyelarasan pertukaran shift bekerja pegawai bomba dari 12 jam kepada 24 jam sekiranya bencana berlaku dan mengambil masa yang lama atau panjang untuk ditamatkan. Dan keempat, menempatkan aset logistik di 3 pangkalan hadapan wilayah ataupun regional forward base dengan izin sekiranya negara menghadapi musim monsun timur laut. Yang mana macam contoh pun hujung minggu lalu saya baru kembali daripada Pulau Pinang yang mana kita telah merasmikan ataupun telah diisytiharkan secara rasmi oleh Tuan Yang Terutama Tun Tuan Yang Terutama Pulau Pinang. Jadi di zon utama ni ada 3. Pertama adalah zon utara iaitu di Perda Pulau Pinang. Tasik Gelogor tahulah kot, dia dekat kepala batas sana. Yang kedua zon timur ABPM wilayah timur Terengganu dan ketiga adalah di zon selatan BBP Air Hitam Johor. Yang keempat mengenai kebajikan anggota bomba, melalui kementerian ini juga kita menyediakan kewangan dan keperluan selain menggunakan, iaitu kita menggunakan tabung. Pertama, kumpulan wang kebajikan bomba. Kedua, Kesatuan Pekerja Bomba. Dan ketiga, Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba. Jadi macam mana bencana berlaku awal tahun ini pun, apabila saya sendiri turun melihat keadaan pasca banjir di Kelantan dan Terengganu, dan kemudian ada banjir di kawasan Johor, memang kementerian ada juga menyalurkan bantuan melalui tabung-tabung tadi kepada pegawai yang terjejas. Dan mereka ini juga sebenarnya ketika beroperasi, rumah-rumah mereka juga terkesan. Jadi yang itu kita sama-sama bagi penghargaan kepada pegawai bomba yang bertungkus lumus dan sekarang bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan monsun timur laut. Itu adalah berkaitan dengan bomba. Perkara seterusnya berkaitan dengan bomba saya akan ulas kalau ada masa, iaitu PBB siswa sebagai contoh yang dibangkitkan segamat insya-Allah sebentar nanti. Perkara yang kedua yang sebenarnya agak banyak dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat adalah berkaitan dengan isu perumahan. Tetapi bagi memandu untuk menjawab isu-isu yang dibangkitkan, saya lebih mudah untuk rujuk berdasarkan butiran yang ada supaya jawapan itu juga menjawab sebanyak mana persoalan yang dibangkitkan. Iaitu yang pertama, ada beberapa soalan yang bermula dengan Kanga tadi dan diikuti dengan beberapa ahli yang berhormat, iaitu butiran 01513 berkaitan program perumahan rakyat ataupun PPR. Kalau Kanga memang bertanya tentang status di Kanga, tapi saya juga cuba rumuskan secara lebih meluas kerana ahli-ahli parlimen yang lain juga telah bangkitkan, iaitu untuk pembinaan PPR ini seperti mana yang telah diumumkan dalam belanjawan yang lepas, KPKT telah membuat tawaran ataupun membuka peluang kepada semua negeri untuk mengemukakan mana-mana tanah secara percuma dan nominal, dan negeri yang memberi tanah secara percuma ataupun nominal akan diberikan keutamaan untuk dibina PPR tersebut. Maka sebab itu proses ini kita telah lakukan dan insya-Allah bagi tahun 2024 kita jangkakan kebanyakan daripada projek-projek ini akan boleh mula mengambil tempat. Secara lebih terperinci dari segi proses yang telah berlaku, buat ketika ini ada dan proses ini juga ialah saya cuba berlaku secara telus dan sehabis baik dari segi untuk pemantauan oleh kita semua untuk projek yang sebenarnya yang telah dalam proses VE atau VE. Ini adalah lab pertimbangan dari segi assessment dan juga engineering. Terdapat 5 projek yang melibatkan 5 buah negeri telah melalui proses ini.
iaitu kalau saya boleh sebut, dan ini pujian juga kita bagi kepada pihak negeri yang memberi kerjasama, iaitu kita 5 projek itu termasuk di Johor, Melaka, Selangor, Sabah dan Pahang. Cuma di Pahang ini juga kita baru dimaklumkan bahawa terdapat permintaan daripada pihak negeri untuk menukar tapak yang dicadangkan oleh mereka. Manakala 2 projek lagi kita masih menunggu tarikh untuk lab tersebut, iaitu untuk di Pulau Pinang dan juga di Perak. Manakala untuk proses yang sebenarnya boleh terus ke prakelayakan adalah di Negeri Sembilan, Terengganu dan juga Perlis. Manakala 3 lagi negeri yang kita masih belum muktamadkan kerana ada negeri yang belum kemukakan dengan jelas tanah yang dicadangkan, antaranya adalah Kelantan dan juga Kedah dan juga Sarawak. Cuma untuk proses yang untuk kita lalui, sebagai contoh yang ditanya oleh Kanga, bagi PPR yang dicadangkan adalah terletak di Sempang 4 Perlis. Bagaimana proses PPR ini dibuat adalah kita memohon melalui kerajaan negeri itu sendiri untuk mengemukakan tanah-tanah yang hendak dibangunkan untuk tujuan PPR. Maka sebab itu, bagi ahli-ahli yang berhormat, mungkin mempunyai beberapa pandangan dari segi kesesuaian, dari segi lokaliti, daerah mana, zon mana dan sebagainya. Proses itu bagi kami di KPKT ini merasakan yang paling melibatkan dengan yang lebih mendapat maklum balas yang lebih meluas adalah melalui kerajaan negeri. Maka ada beberapa persoalan tadi dalam soal sama ada boleh di kawasan zon utara di Johor dan sebagainya, itu perlu diputuskan oleh pihak kerajaan negeri. Perkara yang kedua juga berkaitan dengan PPR yang ada terkait oleh persoalan daripada Yang Berhormat Ampang, daripada Yang Berhormat Alustar mengenai bagaimana sama ada rumah-rumah yang dibina itu boleh ditetapkan beberapa syarat untuk kegunaan ataupun kemudahan penyewa ataupun pembeli PPR di kemudian hari. Iaitu sebagai contoh, sememangnya kita ada dasar yang telah menggunakan pakai bahawa perumahan PPR ini perlulah dibina dengan keluasan yang standard, iaitu 750 kaki persegi dan mempunyai 3 bilik tidur dan juga 2 bilik air. Maka perkara itu sepatutnya memenuhi keperluan sama ada dari segi tuntutan budaya ataupun keperluan di luar sana. Cuma dari segi pembangunan yang disebut tadi, soal ruang untuk kegunaan kemudahan asas ataupun komunal yang disebut oleh Yang Berhormat Ampang, kalau saya boleh rujuk di sini, sememangnya melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, iaitu Plan Malaysia, memang kita ada standard perumahan kebangsaan ataupun CIS 26-2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB. Jadi untuk projek PPR yang memang di bawah kendalian kita pada hari ini, untuk yang akan datang ataupun yang sedang kita usahakan ini, perlu menyediakan kemudahan asas seperti Dewan Komuniti, Taman Permainan dan juga kawasan lapang yang mana seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Ampang tadi. Cuma dari segi masalah yang mungkin sedia ada yang di kawasan PPR sedia ada, memang ada beberapa inisiatif kecil yang kami cuba usahakan melalui urbanis dan sebagainya untuk kita tambah baik ruang lega di beberapa PPR. Cuma bagi mengawal selia itu, untuk langkah ke hadapan itu, ruang komunal itu merupakan satu keperluan yang kita sama-sama pertimbangkan. Kemudian kalau diteliti juga Yang Berhormat rasa, sebab saya cuba melalui berdasarkan butiran yang disebut SPNB sebentar tadi, sememangnya untuk kebelakangan ini SPNB sebenarnya ada 2 projek yang mereka tumpukan pelaksanaannya. Satu adalah yang dipanggil Rumah Mesra Rakyat, RMR, yang mana RMR itu adalah permohonan yang datang daripada pemohon untuk membina rumah di atas tanah miliknya. Maka kerajaan menyalurkan subsidi sebanyak RM20,000
supaya akhirnya meringankan beban bagi mereka untuk memiliki rumah. Dan ini program ini agak popular untuk di kawasan pinggiran bandar yang mana terdapat tanah-tanah yang dimiliki oleh mereka tetapi tidak ada kemampuan untuk membina rumah. Manakala sebelum ini juga di bawah SPMB ada projek perumahan kediaman yang ada tapak-tapak projek yang dibina dalam skala yang lebih sederhana. Cuma untuk tahun hadapan kita hanya menumpukan kepada rumah mesra rakyat. Maka itu menjelaskan bukan bermaksud kita rumah memang kita akan terus untuk SPMB ini tumpukan kepada RMR. Perkara yang seterusnya berkaitan juga dengan perumahan tadi adalah berkaitan dengan yang disebut tadi butiran 0400 program pembasmian kemiskinan bandar. Alustar ada tanya Arau sebelum dia mengamuk tadi pun dia ada sebut sikit yang mana saya pun tak tahu kenapa dia marah tapi tak apa. Untuk Alustar tadi bagi program pembasmian kemiskinan berlaku peningkatan kerana kita menambah peruntukan untuk bina baru rumah di bandar ini. Dulunya peruntukan untuk bina baru bagi golongan B40 ini adalah RM2 juta. Kita telah naikkan kepada RM14.96 juta. Maka itu menjelaskan sedikit peningkatan yang berlaku di bawah butiran tersebut. Manakala untuk seterusnya Yang Berhormat juga ada bertanyakan untuk butiran di bawah 04001 penyelenggaraan perumahan. Peruntukan yang disebut tadi RM104 juta. Yang ini terbahagi kepada dua, iaitu program penyelenggaraan perumahan PPP berjumlah RM50 juta dan juga tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia TPPM swasta RM50.4 juta. Yang ini untuk seperti mana yang Batu bertanya sebentar tadi, Hulu Selangor pun ada, untuk tabung ini proses permohonan itu memang boleh dikemukakan kepada KPKT. Cuma untuk PPP ini ketika ini saya difahamkan tertumpu kepada selain di wilayah. Kerana wilayah itu kita ada peruntukan di bawah di BKL. Cuma di peringkat KPKT memang kita ada cuba membuat permohonan agar skop itu diperluaskan. Dan juga kita menyambut baik ada beberapa negeri yang menyediakan tabung penyelenggaraan mereka. Seperti mana yang pernah dijawab sebelum ini, contohnya di Pulau Pinang. Sememangnya ada tabung penyelenggaraan di bawah kerajaan negeri, cuma mekanisme itu berbeza dengan yang di bawah KPKT. Yang Berhormat Timbalan Menteri, dengan izin Datuk Pengerusi, Yang Berhormat Menteri, saya tidak terlibat dalam perbahasan kenaan KPKT ini, tetapi ada satu perkara yang saya ingin bertanya pada Timbalan Menteri, iaitu khususnya di Johor, dalam daerah Johor Bahru, termasuk Parlimen Pasir Gudang dan Johor Bahru sendiri, iaitu Majlis Bandaraya, khususnya di Pasir Gudang, telah mengeluarkan notis untuk mengenakan taksiran cukai harta assessment yang tinggi melampau, yang penduduk menjahirkan tidak puas hati. Nak naik cukai pintu cukai harta itu boleh, tapi beransur-ansurlah. Jadi saya nak tanya pada Yang Berhormat Menteri, bidang kuasa tentang cukai harta ni, adakah tertakluk juga dalam bidang kuasa KPKT atau hanya di bawah kerajaan negeri? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menteri. Soalan saya punya tapi jelentung nak jawab. Tanya pula. Timbalan Menteri, tadi saya terdengar jawapan Timbalan Menteri cakap selain wilayah, sebab di BKL ada peruntukan sendiri, tapi apabila saya bersoal berkaitan dengan tabung ini terhadap di BKL ataupun Jabatan Wilayah belum tubuh tabung tersebut. Saya harap pihak KPKT boleh membantu penduduk wilayah persekutuan
untuk tubuh tabung tersebut supaya boleh ada satu platform untuk dapatkan dana untuk membantu kawasan perumahan tersebut. Terima kasih. Menteri, saya banyak juga dah sebut tadi, tapi Menteri tak jawab lagi sebab ada 4 minit. Saya nak ingatkan Menteri, tengah live ni orang tengah menunggukan tentang projek sakit itu di Rantau Panjang Kapar. Terima kasih Menteri. Itulah sebab bagi saya kalau diberi ruang untuk saya jawab, saya cuba jawab sebanyak mungkin. Dan saya memilih topik yang agak besar kerana isu perumahan ni bukan perkara yang mudah untuk kita uruskan. Cuma untuk Yang Berhormat Pasir Gudang, itu perkara baru. Nanti saya kena tunggu turn. Maksudnya kita dengan sekarang tadi butiran pasal perumahan. Jadi saya cuba kalau dapat, lepas ni kita akan ke ada 3 ataupun 4 segmen lagi yang besar di bawah KPKT ni. Bomba tadi saya cuba sebutkan tadi. Kemudian adalah di bawah Jabatan Kerajaan Tempatan. Dan juga seterusnya ada isu berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal. Dan seterusnya pasal perancangan, plan measure dan sebagainya. Dan juga Jabatan Landscape. Tuan Menteri, sikit saja. Saya tak berbahas tapi saya akui, saya ucapkan terima kasih kerana Timbalan Menteri telah menyebut tentang tabung penyelenggaraan di Pulau Pinang. Cuma saya mohon bantuan daripada Kerajaan Persekutuan kalau boleh meringankan beban tabung ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memuji Timbalan Pengurusi. Walaupun nampaknya kurang sihat tapi masih terus mempengerusikan dengan baik persidangan Dewan Rakyat walaupun ada kacau ganggu daripada Yang Berhormat Arau. Okey, terima kasih kepada semua yang berhormat. Merujuk kepada batu sebentar tadi, bagi tujuan tersebut, kerana itu untuk inisiatif Belanjawan 2023 apabila KPKT diberikan peruntukan khas sebanyak 50 juta ringgit untuk penukaran lift. Kita juga masukkan untuk perumahan di kawasan wilayah. Jadi sebab itu di pihak kementerian kita sentiasa terbuka sekiranya perkara ini boleh ditambah skop yang saya sebut tadi, maka pihak KPKT bersedia kalau ada lagi peruntukan ataupun untuk kita perluaskan kepada kawasan wilayah persekutuan. Cuma untuk menjawab persoalan yang seterusnya untuk butiran 01604 berkaitan dengan pemulihan dan penyelenggaraan. Ini berkaitan dengan sebenarnya peruntukan yang ada 14 juta ringgit itu berkaitan pemulihan projek perumahan swasta terbengkalai. Jadi seperti mana yang sedia maklum, di bawah KPKT ini diwujudkan satu jawatankuasa khas yang dipanggil Task Force untuk melihat projek perumahan sakit dan terbengkalai. Sementara ada beberapa isu yang dibangkitkan secara spesifik, saya akan rujuk dengan pihak urusetia kementerian untuk melihat dari segi kemajuan projek yang ditimbulkan. Cuma di sini saya rasa ada peluang yang baik untuk menerangkan bahawa terdapat perbezaan cara untuk kita menguruskan projek sakit dan juga projek terbengkalai. Sakit itu bermaksud projek tersebut telah tergelincir daripada tarikh yang sepatutnya siap tetapi masih lagi diuruskan oleh pemaju yang sama. Itu adalah definisi yang semudah mungkin yang saya boleh berikan. Kalau teknikalnya kita ada lebih terperinci. Manakala terbengkalai itu apabila pemaju asal bukan lagi menguruskan projek tersebut. Dan perkara itu juga telah mendapat persetujuan ataupun pengesahan daripada pihak kementerian. Maka kita menganggap tidak ada lagi sebarang kemajuan kerja di tapak, maka projek itu dianggap terbengkalai. Bagi menguruskan projek yang bermasalah ini, di peringkat KPKT, kawalan kami itu adalah datang daripada kelulusan lesen pemajuan dan juga permit pengiklanan yang dulunya disekalikan dan sekarang ini kita pun pisahkan supaya ianya lebih jelas. Bagi untuk projek terbengkalai, sebagai statusnya untuk tahun ini, projek terbengkalai yang kita berjaya selesaikan adalah sebanyak 8 projek. Kalau yang saya umumkan setiap bulan yang banyak kita berjaya selamatkan ketinggian adalah projek sakit. Jadi untuk yang terbengkalai ini, kebiasaannya, kalau Datuk Pengurusi boleh izinkan saya jelaskan perkara ini sedikit. Yang Berhormat Menteri perlu berapa minit? 10 minit.
Baik, 10 minit. Yang tak jawab tu bertulis. Boleh. Baik. Baik, terima kasih Datuk Pengurusi. Jadi untuk projek terbengkalai, biasanya apabila syarikat pemaju itu tidak lagi merupakan pemilik, syarikat itu telah digulungkan sama ada oleh pelikuidasi dan sebagainya, kos untuk meneruskan projek itu akan bertambah. Jadi sebab itu menguruskan projek terbengkalai ini lebih rumit, maka di peringkat kerajaan dalam inisiatif Belanjawan 2023, kita telah menerima peruntukan tambahan sebanyak 20 juta ringgit. Maka yang ada dalam butiran ini adalah projek sambungan yang kita telah mulakan daripada tahun ini. InsyaAllah sasaran di peringkat kementerian, daripada 8 projek terbengkalai yang kita berjaya selesaikan tahun ini, tahun depan kita sasarkan sebanyak 20. Iaitu memang kita akan tumpukan dengan lebih spesifik beberapa kawasan yang telah dikenal pasti, termasuk kawasan-kawasan yang menerima peruntukan tambahan daripada kerajaan, yang mana di sini dalam bajet disebut masih berbaki 14.17 juta ringgit. Manakala seperti mana yang berhormat ahli-ahli parlimen ada bangkitkan soal projek sakit pula, sebab itu di peringkat kementerian kita mengharapkan apabila diumumkan skim jaminan khas yang berjumlah 1 bilion ringgit adalah untuk kegunaan bagi menguruskan projek-projek yang sebenarnya masih dianggap sakit di bawah pemaju sedia ada, kerana projek-projek yang disebut seperti batu tadi, rumah WIP dan sebagainya, projek itu adalah di bawah program yang melibatkan di bawah kerajaan. Maka sememangnya amalan selama ini adalah supaya projek kerajaan ini kita tidak terbengkalaikan ataupun program perumahan di bawah kerajaan ini. Cuma cabarannya adalah sama ada perkara ini boleh menjadi satu kaedah bagaimana kita nak memastikan tata kelola dalam mentadbir projek yang telah bermasalah ini untuk berjaya diselesaikan dengan sebaik mungkin. Jadi perbincangan dengan pihak MOF itu masih dalam prosesnya, dan kita juga mengharapkan perkara ini ada kelonggaran untuk pihak kami menggunakan skim tersebut untuk tujuan memulihkan projek yang sakit. Bagi data terkini yang ditanya oleh Yang Berhormat, kalau saya boleh rujuk kepada laporan yang telah kita kemukakan dalam sidang media bagi untuk bulan terkini, iaitu jumlah projek sakit semasa adalah sebanyak 476 projek, yang mana bilangan unitnya adalah sebanyak 73,203 unit dan GDV adalah sebanyak 59.78 bilion ringgit. Projek lewat sebanyak 68 projek, manakala projek terbengkalai YB Rasah tadi kita ada pengurangan 1 menjadi 111 ketika ini. Namun data-data ini adalah dinamik, yang mana untuk tahun ini sehingga bulan 10 2023 di bawah task force ini kita telah berjaya selesaikan sebanyak 301 projek perumahan, yang mana GDV-nya mencecah 28.8 bilion ringgit. Itu bagi menjawab bagi butiran yang terkait dengan soal pemulihan dan penyelenggaraan 01604 sebentar tadi. Seterusnya kalau saya boleh sentuh sedikit berkaitan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan rumah, seperti untuk data berkaitan dengan Simen Rahmah yang ditanya Yang Berhormat Hulu Terengganu. Skim Simen Rahmah ini Timbalan Menteri Ampang. Saya teliti tadi jawapan daripada Timbalan Menteri, tapi saya melihat tentang peruntukan yang sedia ada yang untuk terbengkalai tu ataupun sakit ni. Kita kena tahu bahawa bila pemajuan itu dalam kategori kedua-duanya, ia sebenarnya datangnya daripada masalah pemaju ataupun masalah yang di sudut pandang pembeli. Pembeli pun ada kesan yang secara langsung bila projek-projek terbengkalai. Tapi Menteri tidak memaklumkan apakah 50 juta itu sekadar menyelamatkan projek ataupun membantu pembeli-pembeli ini untuk kita berikan sedikit kelonggaran di sudut perbankan dan sebagainya. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Sebab itu yang merujuk kepada butiran berkaitan dengan untuk projek terbengkalai tadi, dana itu digunakan untuk menyiapkan rumah yang terbengkalai tersebut. Manakala yang mana berbaki 14 juta ringgit.
Tetapi mungkin Yang Berhormat keliru untuk yang penyelenggaraan satu lagi itu untuk TPPM dan PPP. Itu yang berjumlah 100 juta ringgit tadi. Sementara untuk membantu meringankan beban para pembeli di pihak kementerian, macam saya sebut, punca kuasa yang kami ada tadi di peringkat APDL. Maka sebab itu, apa yang boleh dilakukan di peringkat task force ini menjurus kepada melihat kepada status projek. Namun, bagi tujuan apabila ada aduan dan juga permintaan daripada pembeli, di peringkat kementerian ini memang kami bersedia untuk mengesahkan bahawa projek itu menghadapi masalah dan mengeluarkan surat sama ada secara spesifik kepada mana-mana pembeli ataupun secara general kepada mana-mana pemajuan bagi membuka ruang buat mereka berunding dengan pihak pembiaya. Maka sebab itu, dari segi pembiayaan itu, perjanjian itu bukan ditandatangani ataupun melalui KPKT. Kerana KPKT tadi hanya mengawal dari segi pelesenan pemajuan, tetapi dari segi peminjaman itu antara peminjam dan juga pemberi pinjaman tadi, antara institusi. Perjanjian itu tidak ada punca kuasa di peringkat KPKT, cuma apabila pengesahan projek itu dinyatakan melalui surat secara spesifik ataupun general, kelazimannya para pembeli akan menggunakan surat tersebut untuk berunding sama ada dengan LPPSA ataupun dengan pihak pemberi pinjaman yang lain. Datuk Pengurusi, kalau saya boleh teruskan kepada perkara yang berkaitan dengan sedikitlah dengan PBT sebentar tadi. Untuk persoalan yang dibangkitkan mengenai pihak berkuasa tempatan, yang mana kalau disebut tadi butiran yang terbesar adalah berkaitan dengan projek berskala kecil. Kalau saya boleh nyatakan dengan secara generalnya, iaitu berkaitan dengan projek kecil di kawasan pihak berkuasa tempatan, ataupun kalau di kalangan kami kita panggil BP1 ini, ada beberapa kategori yang kita gariskan bagi memudahkan pihak PBT memohon dan seterusnya kalau ahli-ahli parlimen ataupun wakil-wakil rakyat boleh mengemukakan permohonan itu melalui PBT masing-masing, iaitu pertama adalah yang berskala kecil. Jadi yang berskala kecil ini adalah projek di bawah RM1 juta, serta projek tersebut perlulah dapat disiapkan dalam tahun semasa. Kerana kebimbangan macam Yang Berhormat Segamat bangkitkan tadi, soal sama ada projek itu dari segi kemajuan dan sebagainya, kita boleh pantau dengan lebih spesifik supaya tahun tersebut juga projek itu dapat disiapkan. Yang kalau saya boleh takrifkan di sini, ada beberapa kategori. Sebagai contoh, projek yang melibatkan infrastruktur seperti jalan, parit, longkang, lampu dan laluan pejalan kaki. Kedua, projek sosioekonomi seperti tapak penjaja, pasar tamu dan pasar malam. Ketiga adalah projek kemudahan awam seperti Dewan Serbaguna, tandas awam dan pondok bas. Dan seterusnya adalah projek yang melibatkan kelengkapan keselamatan awam. Yang kedua, ada juga projek yang berskala besar, tetapi ini permohonan ataupun kelulusan itu lebih awal yang mana melebihi RM1 juta. Dan ketiga, baik pulih ataupun pengukuhan cerun. Yang ini kaedah yang saya sebut tadi, memang sememangnya kita menerima permohonan ini melalui PBT dan seterusnya pertimbangan itu akan dibuat oleh pihak Jabatan Kerajaan Tempatan dan kita telah pada bermula tahun ini lagi, kita telah memohon ataupun meminta semua projek yang dikemukakan itu perlu memenuhi beberapa syarat. Antaranya sebagai contoh adalah soal feasibility study, perlu ada juga dari segi pulangan ataupun ROI, dari segi juga cost benefit analysis supaya projek itu tidaklah menjadi projek gajah putih yang sebenarnya tidak menguntungkan mana-mana pihak kecuali pihak yang membina lah kot. Untuk perkara yang spesifik yang ditanya oleh Segamat, mungkin saya boleh kupas sedikit soal daripada Majlis Pembandaran Segamat. Peruntukan yang kita salurkan adalah berjumlah RM5.4 juta yang terdiri daripada projek skala kecil sebanyak RM4.5 juta,
My Kios Madani kita salurkan RM450,000 dan projek kolam takungan banjir sebanyak RM470,000. Bagi menghormati permintaan Datuk Pengerusi dan beliau tidak beberapa sihat, kalau saya boleh rumuskan untuk beberapa banyak persoalan yang tidak dijawab nanti insyaAllah saya pastikan akan dikemukakan jawapan secara bertulis. Dan dari segi pertanyaan Pasir Gudang juga itu memang terletak di bawah kuasa PBT, cuma yang mana ada ruang pihak jabatan cuba lihat dari segi peruntukan untuk kita bincang supaya kesan yang dalam soal kenaikan cukai dan sebagainya dapat dikurangkan kepada rakyat. Tetapi perkara itu memang tertakluk di bawah kuasa yang ditetapkan oleh pihak PBT. Dan akhir sekali, tomahan yang disebut oleh pihak pembangkang tidak ada 1 sen duit kerajaan yang digunakan untuk anugerah kecemerlangan tadi. Sekian, terima kasih Datuk Pengerusi.